Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Zabiah Muhammad Zain dan juga kepada rakan-rakan yang lain. Pada hari ini kumpulan kami akan membentang hasil kajian yang telah kami siapkan, dan antara tajuk kumpulan kami yang akan membentang pada hari ini ialah berkenaan pandemik COVID-19 di Malaysia. Untuk makluman, ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya sendiri Assaman bin Jinodin 259570, yang kedua Zulkarnain Muhammad 258922, yang kumpulan ahli ketiga Nur Syafiqah binti Zainuddin 258804, dan ahli kumpulan keempat Samsul Fidah bin Syahidan 258860. Okey, sebenarnya kita pergi kepada pengenalan COVID-19. Mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan pandemik COVID-19 berikutan wabak virus corona yang semakin membimbangkan pada masa tersebut. Sebenarnya COVID-19 ini ialah spesies yang baru ditemui yang dianggap menular melalui titisan pernafasan atau sentuhan daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Boleh dikatakan hampir keseluruhan dunia telah menerima pakai perintah kawalan pergerakan, dan beberapa kerajaan telah melangkah lebih jauh akibat daripada peningkatan kes COVID-19 yang sangat ketara. Pada masa tersebut, Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah menguasakan perintah kawalan pergerakan atau PKP bermula 18 Mac dalam usaha membendung penularan virus itu. Masyarakat pada hari ini berdepan dengan standard baru dalam kehidupan sehari mereka, iaitu lebih kepada istilah bekerja dari rumah daripada kebiasaannya, dan bagi hal ini bagi mengekang penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Sebenarnya kita tengok sedikit latar belakang bagaimana pandemik COVID-19 di Malaysia itu dapat menular. Coronavirus dan COVID-19 telah menjadi tumpuan perhatian dan telah dikesan pada Disember 2019 di kalangan sekelompok penduduk di Wuhan, China, wilayah Hubei. COVID-19 bukan lagi konsep asing kepada masyarakat atau penduduk Malaysia di mana-mana, terutama di mana sahaja di dunia. Sehingga Oktober 2020 terdapat 36 juta kejadian dilaporkan di seluruh dunia, mengakibatkan terdapat banyak kematian telah dilaporkan bukan sahaja di dunia dan juga di negara Malaysia. Pada masa tersebut, Perdana Menteri Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melanjutkan perintah kawalan pergerakan pada fasa ke-6 pada hari 10 Jun hingga 31 Ogos 2020. Selepas berdekat-dekat pembangunan dan teknologi vaksin mRNA, ini adalah usaha daripada Pertubuhan Kesihatan Dunia telah berjaya mencipta dua vaksin COVID-19, iaitu Pfizer BioNTech dan Moderna, bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Dan hasil daripada vaksin COVID-19 itu, beberapa vaksin lain telah dibangunkan seperti Sinovac dan telah dilasingkan, dan vaksin COVID-19 ini telah diberikan kepada lebih kurang 9.37 bilion masyarakat di seluruh dunia, dan di Malaysia juga telah menerima sebanyak 59.8 juta dos vaksin kepada penduduk di Malaysia, termasuk dos penggalak. Sehingga 9 April 2022 masih terdapat kes jangkitan COVID-19, walaupun hampir semua masyarakat telah mendapat suntikan vaksin termasuk dos penggalak. Hal ini kerana jangkitan wabak COVID-19 itu masih ada, walaupun kita telah mengamalkan pelbagai pemberdayaan norma baru. Pada masa sama, jangkitan COVID-19 juga telah meningkat dan terdapat 36 kematian. Apa yang dapat disimpulkan di sini, perbezaan mendapat vaksin sebelum mendapat vaksin dan selepas mendapat vaksin ialah
kita boleh tengok walaupun peningkatan kes COVID-19 itu masih berlaku, tetapi mungkin tahap kategori pesakit yang terlibat tu berada di tahap 1 dan tahap 2 sahaja. Manakala pesakit yang berada di tahap 3 dan 4 semakin berkurangan. Itu menunjukkan satu tanda positif untuk negara kita. Setakat itu saja pertengahan yang baik untuk bahagian saya. Untuk bahagian yang seterusnya saya serahkan kepada Encik Zulkarnain Pemahaman. Dipersilakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Zulkarnain Muhammad, nombor metrik 258922. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai kesan pandemik COVID-19 di Malaysia. Okey, kesan terhadap ekonomi di Malaysia. Pandemik COVID-19 di Malaysia telah memberi kesan yang besar kepada ekonomi Malaysia, yang membawa kepada penurunan nilai ringgit Malaysia dan penurunan dalam keluaran dalam negara kasar. Pandemik juga memberi kesan buruk kepada beberapa sektor utama termasuk hiburan, pasar, runcit, hospitality dan pelancongan. Okay, saya akan menceritakan mengenai ekonomi. Saham di Bursa Saham Malaysia, Bursa Malaysia jatuh semasa wabak itu apabila pelabur menjual sekuriti berikutan jangkaan kesan ekonomi yang disebabkan oleh virus itu. Yang bersama-sama pasaran saham sedang pesat membangun lain diramalkan kekal sehingga Jun 2020. Dengan China sebagai rakan dagangan terbesar Malaysia, ekonomi negara terjejas secara langsung dan pakar ekonomi telah memberi amaran bahawa wabak virus yang berpanjangan boleh menjejaskan keluaran dalam negara kasar KDNK negara dan dengan teruk. Seterusnya, hiburan dan rekreasi. Pada 22 Jun, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsul Sudah bin Syaidan. Nombor metrik saya 258860. Saya akan menyambung pembentangan mengenai tajuk pandemik COVID-19 di Malaysia, iaitu bahagian langkah-langkah pencegahan. Yang pertama sekali, langkah-langkah pencegahan yang dapat kita lihat, langkah-langkah pencegahan di tempat kerja. Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan MITI disambut baik oleh KKM dalam mengimbangi kelangsungan operasi penghilangan dan pengawalan wabak COVID-19 seperti melakukan sanitasi berkala, menubuhkan pasukan kecemasan COVID di sektor-sektor atau syarikat-syarikat bagi memastikan penginapan kepada pekerja selesa. Dalam masa yang sama, KKM juga menasihati kepada semua majikan untuk memastikan langkah-langkah pencegahan seperti berikut yang dilaksanakan di tempat kerja. Bagi ia juga bagi mengelak daripada penularan wabak ini di tempat kerja. Langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama ialah elakkan 3C atau 3S seperti yang disarankan. Elakkan penyediaan makanan secara berkumpulan atau beramai-ramai. Memastikan tempoh tontonan TV atau ruang rehat tidak sesak pada masa yang sama, dan memastikan kebersihan di tempat penginapan termasuk tandas atau persekitarannya sentiasa dijaga dengan kerap menjalankan sanitasi dan pembersihan, dan menyediakan tempat mencuci tangan atau hand sanitizer. Dan para pekerja juga haruslah mengenakan pelitup muka setiap masa dan elak berkumpul di ruang yang sempit. Elakkan terlalu ramai pekerja bersama pada satu-satu masa, dan kerap melakukan proses nyah kuman atau nyah cemar sanitasi berkala di tempat ruang bekerja selepas. Seterusnya ialah langkah-langkah pencegahan di kawasan sektor pelancongan. Sejak akhir-akhir ini, sektor pelancongan
mengalami beberapa kesukaran dalam tempoh wabak pandemik COVID-19. Kerajaan Malaysia telah menutup aktiviti dari sektor pelancongan kerana menghalang pelancong asing untuk masuk ke dalam negara yang berkemungkinan akan mengakibatkan peningkatan kes wabak COVID-19 ini. Dan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh kerajaan atau KKM dalam sektor pelancongan adalah seperti berikut. Bagi mengelakkan wabak COVID-19 ini dapat dibendung oleh kemasukan pelancong-pelancong asing. Yang pertama ialah membenarkan pelancong luar negara masuk ke dalam negara untuk melancong, akan tetapi ia perlu mematuhi beberapa prosedur SOP. Antaranya pelancong tersebut perlu menerima suntikan imunisasi atau telah divaksin, atau melakukan ujian real time reverse transcription polymerase chain reaction, iaitu RT-PCR sebelum memasuki negara. Seterusnya, jumlah kemasukan pelancong antarabangsa juga perlu dikawal dengan menggunakan mod pengangkutan udara sahaja, serta menetapkan had memaksimum pelancong antarabangsa. Tindakan ini bertujuan memudahkan kerajaan dan semua agensi dalam mengawasi pergerakan keluar dan masuk pelancong ke dalam negara. Yang ketiga, pelancong diwajibkan menggunakan pakej perkhidmatan agensi pelancongan setempat yang berdaftar dengan MOTAC. Hal ini kerana agensi pelancongan perlu bertanggungjawab melaporkan dengan keadaan segera kepada pusat kesihatan kerajaan jika pelancong-pelancong tersebut mempunyai simptom atau gejala. Bagi langkah-langkah pencegahan di kawasan sektor pendidikan pula, dalam memerangi virus COVID-19, kebanyakan negara-negara di seluruh dunia telah mengambil pelbagai langkah kesihatan awam, termasuklah penutupan sekolah, di mana salah satu tindak balas awal dalam pencegahan wabak ini kepada warga pendidikan yang meliputi guru dan pelajar. Pada pertengahan April 2020, hampir 192 negara telah menutup sekolah yang mempengaruhi lebih daripada 90% populasi pelajar di seluruh dunia, termasuklah negara Malaysia. Kerajaan telah memperkenalkan beberapa SOP atau langkah-langkah yang boleh mencegah penularan wabak tersebut dalam sektor pendidikan seperti berikut. Iaitu yang pertama, kita dapat lihat memakai pelitup muka atau topeng muka dan sentiasa mencuci tangan dengan kerap. Yang kedua, membuat sanitasi dalam bilik darjah selepas berakhirnya kelas takhir. Tiada sebarang perhimpunan atau program kerajaan dalam sekolah, menyelesaikan aktiviti sekolah, meningkatkan sistem pengudaraan, menyaring kes jangkitan yang disyaki, dan akhir sekali mengamal penjarakan sosial dalam atau semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Syafiqah binti Zainuddin, nombor metrik 258804. Saya akan bentangkan rumusan tugasan kumpulan kami iaitu pandemik COVID-19 di Malaysia. Secara ringkasnya, pentadbiran yang mengutamakan manfaat kesihatan jangka panjang berbanding hasil ekonomi jangka pendek lebih berkemungkinan mendapat sokongan politik. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada politik antarabangsa dan juga tempatan. COVID-19 menjejaskan sistem pemerintahan dan politik berbilang negara, menyebabkan aktiviti perundangan digantung, ahli politik diasingkan untuk kuarantin dan pilihan raya dijadualkan semula
kerana kebimbangan terhadap penyebaran virus. Pandemik telah mencetuskan perbincangan yang lebih luas tentang tema politik termasuk sebagai faedah relatif demokrasi dan autokrasi. Cara negara bertindak balas terhadap krisis politik kepercayaan virus dan kesesuaian mekanisme kerjasama antarabangsa dan juga kerjasama antarabangsa pada masa semasa. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.